Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Au kama qala rawahu Imam Ahmad. Mafhum hadis, man shama ramadana, man tu maknanya siapa ataupun barang siapa. Shama artinya puasa. Man shama barang siapa yang berpuasa. Ramadana, puasa ni ada banyak. Ada puasa wajib, ada puasa sunat. Puasa yang wajib, puasa Ramadan. Tapi bukan Ramadan je puasa wajib. Ada satu lagi puasa wajib namanya puasa nazar. Orang yang bernazar dan dia bernazar untuk berpuasa, maka puasanya itu bukan jadi sunat dah, maka jadi wajib. Dan selebihnya adalah puasa-puasa sunat. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ni, man shama ramadana, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan. Yang ni maknanya puasa yang wajib ni, imanan, maknanya puasanya itu dengan penuh keimanan. Makna iman artinya macam kita dah belajar sebelum ni, makna iman itu iaitu percaya, yakin. Jadi dia puasa dengan penuh keyakinan. Dia puasa dengan penuh kepercayaannya kepada Allah. Dia yakin daripada pagi start matahari terbit sampailah matahari terbenam, dia menahan lapar dahaga, menahan diri daripada buat perkara-perkara yang boleh merosakkan puasanya. Dia yakin bahawa Allah melihat dia. Dia percaya bahawa dengan dia menahan lapar dahaga ni bersusah payah lah, sampai ke lapar perut jadi, dia yakin dengan sebab dia lapar ni Allah akan memberikan ganjaran syurga padanya nanti di hari akhirat. Yang tu namanya yakin. Tu namanya percaya. Itu yang disebut sebagai imanan. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kepercayaan, yakin kepada Allah. Kan? Sebab puasa ni ibadat yang boleh kita, bukanlah kita, maknanya kalau nak seleweng boleh, sebab orang bukan nampak. Kan? Curi-curi pergi masuk bilik air, buat macam nak terberak, padahal minum air pahit. Kan? Jadi tak ada siapa tahu. Tetapi orang yang puasa ni, walaupun orang lain tak tahu, tapi dia yakin Allah tahu. Maka puasanya untuk Allah. Bila untuk Allah, dia tak boleh nak seleweng, sebab Allah boleh melihat bila mana pun dia berada, ketika mana pun dia ada.
Adapun kalau puasanya untuk makhluk, puasa untuk manusia, dia hanya olok-olok depan manusia sajalah berlapar perut. Tapi belakang manusia dicuri-curi minum air dan sebagainya, kan? Jadi inilah yang disebutkan dalam hadis ni, man shoma ramadana imanan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban. Ihtisab ni asal katanya hasaba ataupun hisab, maknanya kira. Wahtisaban berkira-kira. Kira-kira macam mana? Dia berkira-kira, keyakinan dia yakin bahawa Allah akan memberikan ganjaran pahala pada dia. Dengan Allah berikan ganjaran pahala itulah menandai bahawa Allah meredai akan dia. Jadi wahtisaban di sini ulama menafsirkannya dengan mengharapkan keredaan Allah. Jadi tujuan dia puasa adalah mengharapkan Allah reda. Maksud Allah reda ni makna Allah suka dengan dia. Mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan Allah terima segala amal ibadat dia. Allah terima puasa dia, terima solat dia. Jadi bila orang ni puasa dalam bulan Ramadan dengan dua syarat ni, yakni dia puasa dengan penuh keimanan, yakin percaya pada Allah. Yang kedua, dia mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan Allah terima akan segala ibadat yang dia lakukan. Puasa dia, semayang dia, apa semua diharapkan. Tetapi memang kita harap Allah terima. Cuma persoalannya ibadat kita macam mana? Kalau kita nak Allah terima, maka ibadat kita yang kita lakukan mestilah sehabis mungkin, sebaik mungkin. Ibadat yang paling elok, paling sempurna, paling cantik, maka barulah layak ihtisaban. Barulah layak mengharap Allah menerima akan ibadatnya, mengharapkan Allah meredai dia. Bila ada dua perkara ni, ibadatnya buat jaga elok dengan penuh kepercayaan, keyakinan, dan dia puasa pula dalam bulan Ramadan, maka hasil dia, akibat dia, ghufiralahu ma taqaddama min dhanbih. Ghufiralah, ghufir artinya diampun, la baginya, hu. Ghufiralahu diampunkan baginya, ma setiap sesuatu, taqaddama maknanya ada pun yang dah lepas-lepas, yang dulu-dulu. Ma taqaddama setiap sesuatu yang dulu-dulu, min daripada zanbi. Zanbi itu artinya dosa, hi-nya daripada dosa-dosanya. Maknanya siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah di bulan Ramadan ini, maka dia akan mendapat akan keampunan Allah atas dosa-dosa yang dilakukan dahulu-dahulu. Adapun begitu, kata guru kami, Tuan Guru Siddiq Noh, mana-mana hadis yang bila kita jumpa Allah menjaminkan keampunan dosa, yang dimaksudkan dosa di sini ialah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tak dapat tidak mesti dengan jalan taubat. Taubat yang sungguh-sungguh. Mesti kena taubat sungguh-sungguh, barulah terangkat akan dosa yang besar tadi. Barulah hilang, barulah terhapus. Adapun dosa-dosa kecil ini dengan kita melakukan banyak kebaikan dan kebajikan. Seperti mana berpuasa inilah, kebaikan dan kebajikan inilah, maka akan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita yang dulu-dulu. Moga-moga kita semua termasuk di dalam golongan yang dimaksudkan di dalam hadis ni, yakni golongan yang diampunkan Allah, ghufiralahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan Allah akan dosa-dosanya yang dulu-dulu, insya-Allah. Kemudian seperti mana yang telah diajarkan di dalam kita punya grup tadi, pelajaran bahasa Arab kita bertambah sedikit hari ini, iaitu dengan ucapan dipanggil at-tahiyat. At-tahiyat tu artinya ucapan. Macam kita tahiyat akhir itulah, tu sebenarnya at-tahiyat tu artinya ucapan. Jadi antara ucapan di bulan Ramadan yang kita boleh raikan, iaitulah Ramadan Karim. Kemudian dijawab Allahu Akram. Ramadan Karim artinya Ramadan yang mulia. Allahu Akram, Allah lebih mulia. Sebenarnya ini tidak jadi masalah. Sebenarnya perkataan ini dah lama dipakai pun. Kemudian ada seorang ulama namanya Syekh Usaimin.
mengeluarkan pendapat beliau yang mengatakan Ramadan Karim tak boleh disebut kerana bukan Ramadan itu yang mulia, tetapi yang mulia itu sebenarnya Allah. Sebenarnya sesiapa yang mengucapkan Ramadan Karim bukan bermaksud kita mengatakan Ramadan mulia dan Allah tak mulia, ataupun Ramadan mulia Allah juga mulia, sama-sama mulia. Tak. Nah, sebab tu kita jawab Ramadan Karim, maka kita jawab pun Allahu Akram. Maknanya Ramadan tu mulia, Allahu Akram, Allah lebih mulia. Dan kenapa kita memuliakan bulan Ramadan? Bukan kita yang muliakan bulan Ramadan, tapi Allah lah yang muliakan bulan Ramadan. Nabi muliakan bulan Ramadan. Dengan sebab Allah dan Rasul lah memuliakan bulan Ramadan, maka kita juga disuruh memuliakan bulan Ramadan. Nah, kenapa bulan Ramadan jadi mulia? Ini kerana bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa saja yang berkait dengan Quran dia jadi mulia. Kerana Quran itu sebenarnya Al-Quranul Karim. Al-Quran itu sendiri mulia. Kenapa Al-Quran itu mulia? Kerana Al-Quran itu kalamullah. Kata-kata Allah, kata-kata yang mulia. Firman Allah. Maka bila Al-Quran itu mulia, apa saja yang berkait dengan Quran jadi mulia. Bila bulan itu diturunkan Quran, maka bulan tu jadi bulan yang mulia. Berbanding dengan bulan-bulan yang lain, bukan maksud bulan-bulan lain tak mulia, tapi terlebih mulia bulan Ramadan berbanding bulan yang lain. Kerana apa? Kerana bulan itu diturunkan Al-Quran. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Bukan Nabi-Nabi lain tak mulia, tapi Nabi Muhammad lebih mulia. Kerana apa? Kerana pada Nabi Muhammad lah diturunkan Al-Quran. Dalam banyak-banyak malaikat, malaikat Jibril dikira sebagai malaikat yang paling mulia. Bukan malaikat lain tak mulia, tapi malaikat Jibril paling mulia. Kenapa malaikat Jibril paling mulia? Kerana malaikat Jibril yang mengutuskan Al-Quran. Nampak? Apa saja yang berkait dengan Al-Quran jadi terlebih mulia. Jadi bukannya kita muliakan seseorang tu bulan Ramadan tu semata-mata, tapi kita muliakan bulan Ramadan itu kerana Allah memuliakan bulan Ramadan itu dengan menurunkan Al-Quran di dalamnya. Itu kan. Jadi ada fahaman. Dia Syekh Ibn Bas, bukan Syekh bin Bas, Syekh bin Bas dan Syekh Ibn Utsaimin, itu antara ulama-ulama yang menjadi dipanggil apa? Pegangan, bukan pegangan apa? Ya, ulama-ulama yang rujukan. Jadi ulama-ulama rujukan kepada golongan yang berpegang kepada fahaman Wahabi. Tak apalah, itu dengan fahamannya, asalkan fahaman mereka tak sesat, tak ada masalah. Cumanya tak payah kita bertekaklah ataupun bergaduh tentang Ramadan Karim boleh tak boleh. Sedangkan yang ijtima', yang ijma', yang sepakat, yang ittifaq, yang telah disepakati oleh seluruh ulama bahawa arak tu haram, yang ni kita tegakkan sungguh-sungguh. Bahawa arak tu haram, kita jatuhkan betul-betul. Kilang arak dan sebagainya, hapuskan betul-betul. Kan? Maksiat-maksiat, tari menari, joget dan sebagainya, nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang melarakan, yang boleh merosakkan akhlak dan sebagainya. Yang ni sepakat ulama kata haram. Tetapi bila bahagian-bahagian ni kita lihat ada segelintir ulama hanya diam sahaja. Tapi bila berkait dengan soal khilafiyah, soal bercanggahan pendapat yang tidak ada nas qat'inya, tidak ada penjelasan yang tepat, cuma pendapat demi pendapat, yang ni bergaduh sungguh, yang ni tekak sungguh, yang ni berhujah sungguh. Jadi tak cantiklah. Soal Ramadan Karim kita bersungguh-sungguh dalam berhujah. Soal perkara-perkara yang hak, yang sungguh terang jelas di dalam Quran dan hadis, kenapa yang tu kita tidak tegakkan? Hukum Allah, hukum hudud, kan? Larangan arak, haramnya pusat judi dan sebagainya. Yang ni jelas dalam Quran hadis menyatakan ia haram. Kenapa yang ni seluruh ulama kita tak sepakat untuk betul-betul menegakkan? Berhujah-hujah kita, berdekah-dekah untuk tegakkan. Patut yang ni kita sungguh-sungguh. Tapi ini soal remeh-temeh, soal kunut, soal tahlil, soal itu semua, yang ni sungguh-sungguh pula dalam nak menegakkan. Padahal perkara ni perkara khilafiyah, perkara perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama terdahulu. Apalah perkara yang itu, kan? Jadi itu. Jadi boleh Ramadan Karim kita jawab Allahu Akram.
Dan juga kita boleh kata Ramadan Mubarak. Kalau nak keluar daripada khilaf, benar juga kata ulama fuqaha kata al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu lebih menyenangkan. Jadi kalau tak nak bergaduh-gaduh dan sebagainya, nak keluar daripada khilaf, jawab je lah Ramadan Mubarak. Tak ada masalah. Ramadan Mubarak, Ramadan yang diberkati. Tak ada masalah. Dan kita boleh juga ucapkan apa lagi yang ada yang tadi lupa dah pula. Kita ada ajar dalam tu, antaranya lagi mengucap berbuka puasa, kan? Iftaran syahiyan. Kan? Kalau nak jawab dia iftaran syahiyan aidan, tambah aidan. Aidan tu maksudnya juga. Boleh apa-apa yang nak jawab juga belakang buh aidan jelah. Iftaran syahidan iftaran syahiyan aidan. Selamat berbuka juga. Lepas tu sebelum tu ada apa tadi? Ada satu lagi. Ucapan juga. Sahuran mubarakan. Ini kita boleh praktikan esok pagi lah. Jangan sekarang, awal sangat sahur. Nah, sahuran mubarakan. Semoga sahur kita diberkati. Kan? Tanda sahur kita diberkati itu, antara tandanya dengan sahur itulah kita bertenaga untuk merancakkan ibadat kita di siang hari. Moga-moga jadi begitulah sahur kita tu. Sebab tu sahur penuh dengan adab, selawatnya, makan kurmanya dan sebagainya. Dan disunatkan sahur dilewat-lewatkan. Jangan awal sangat. Lewat-lewatkan sahur. Kan? Tapi jangan lewat sangat pula. Ada satu ni fahaman dulu-dulu lah masa kita kecil. Dengar orang kata kalau dalam mulut tengah kunyah, kan, orang dah azan boleh makan lagi. Sebab jangan sampai azan tu habis. Ini fahaman mengarut. Dulu kita tak mengaji pun kita percaya situ tak? Ini namanya mazhab Melayu. Orang Melayu pandai-pandai reka. Kan? Dia yang sebenarnya bukan azan tapi masuk waktu. Walaupun azan tu mungkin lambat, mungkin juga Tok Bilal pun sahur tu lambat juga tadi. Lepas sahur pula sakit perut nak terberak. Jadi dia berak dulu. Tak azan lagi. Padahal dah masuk waktu dah. Orang tu pergi makan lagi. Tak boleh lah. Tapi kalau dia tak tahu, dimaaf lah. Tapi kalau dia tahu dah, masuk dah waktu subuh, cuma dia tak dengar azan. Dah tengok jam masuk waktu dah ni. Tapi azan tak lagi, tak apa, makan lagi lah, belum azan. Bukan kira azan, kira masuk waktu. Azan sebagai tanda masuk waktu. Tapi yang hakikatnya masuk waktu tu. Yang paling tepat matahari lah. Tapi berdasarkan perkiraan alim ulama, maka terhasillah takwim. Jadi kita tak nampak matahari, kita ikut takwim lah. Kan ada dalam kalender dia tulis waktu subuh ukur apa, kita pegang yang tu. Kita tengok jam kita dah tepat yang tu. Walaupun di masjid belum lagi azan, bila waktu tu sudah sama dengan dalam waktu takwim, maka maknanya telah masuk waktu. Jangan makan lagi. Ni dia kata azan belum habis lagi, boleh kunyah lagi. Yang last dia kata mana boleh. Kan? Kalau tak sengaja dimaaf. Kalau sengaja batal puasa. Maka kena ganti ya. Dan bila kalau batal pula puasa, jangan ingat boleh makan tengah hari sekejap lagi. Dia kata alam batal. Makan tengah hari siap siap ikan siakap siap. Jadi tak boleh. Walaupun sudah batal, kata ulama, wajib menahan lapar juga. Dia tak boleh makan. Kerana menghormati bulan Ramadan, menghormati bulan puasa dan menghormati orang yang puasa. Jadi dia kena tunggu sampailah waktu berbuka. Jadi dialah yang rugi. Dah lah tak puasa, tak boleh makan, puasa pahala tak dapat, tak boleh makan juga pun tak dapat. Tapi orang salah faham, dia ingat dia tak boleh puasa, dia boleh makan. Salah, kan? Yang dianjurkan untuk boleh berbuka golongan musafir. Yang tu boleh lah dia makan, dia batalkan puasa dia sebab dia keadaan musafir. Tapi tengok jugalah macam keadaan zaman kita hari ni, musafir kita dalam aircon, naik kereta. Jadi maknanya ada kesenangan dia lagi. Lebih baik kita ambil jalan terus berpuasa. Yang ni diibaratkan ini seperti mana di tanah Arab zaman dulu-dulu naik unta dan sebagainya, perjalanan jauh, makan berhari-hari. Jadi yang tu memanglah keletihan yang amat sangat, kan? Jadi di situ diharuskan atau dibolehkan mereka untuk berbuka. Jadi baik. Jadi itu antara ucapan-ucapan bahasa Arab kita. Kemudian kita sambung kitab kita ni, iaitu kitab Zadul Muta'allim. Alhamdulillah dah banyak dah muka surat kita jalan dah, kan?
Jadi malam ni seperti yang kita janjikan, kita mungkin insya-Allah kita akan habiskan perbicaraan sifat 20 ni. Jadi kita bermula daripada sifat yang ke-14. Jadi 13 sifat selesai. 13 sifat yang kita dah belajar dulu, daripada satu wujud sampailah yang ke-13 kalam, ini dipanggil qaul Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Qaul tu maksudnya pendapat. Pendapat yang diutarakan oleh pelopor imam kita, yakni orang-orang yang mula menyusun kitab tauhid atau menyusun ilmu-ilmu tauhid, namanya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Yang ni pegangan kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan jelah kita mengaku kita Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi bila orang tanya siapa imam Ahli Sunnah wal Jamaah tu, siapa imam dia, maka kita kena kenal lah. Maka kita jawab, imam kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ialah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Tu imam kita. Maksud imam di sini, dialah yang mula-mula menyusun kaedah sifat 20 ni, kaedah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ulama tu namanya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Jadi pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ialah 13 sifat yang kita dah belajar sebelum ni, daripada wujud sampai ke sifat kalam. Takat 13 tu je. Sebab tu ada pendapat ulama yang mengatakan sekurang-kurang mengaji ilmu tauhid ialah 13 sifat. 13 sifat tu mana? Ni mengikut kaul Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kemudian datang imam terkemudian, namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nama dia Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi inilah yang menambah lagi 7 sifat, maka lengkap sehingga ke hari ini menjadi 20. Itulah yang disebut sebagai pengajian sifat 20. Jadi 20 tu sebab Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia ambil 13 ni, kemudian dia tambah lagi 7, maka lengkap jadi 20. Walaupun begitu, siapa yang berpegang kepada kaul Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, maknanya dia nak mengaji 13 saja. Boleh kata ulama, tetapi jangan menafikan 7 yang lagi ni, 7 kemudian ni. Siapa yang menafikan 7 mengikut kaul Imam Abu Mansur ni, maka jadi sesat juga, rosak akidah. Walaupun dia tak nak walaupun dia nak ambil sampai 13 je dia mengaji, lagi 7 tak boleh tolak. Mana walaupun dia tak mengaji, jangan tolak. Kalau dia tolak, kafir. Ada. Sebab 7 ni pun betul. Jadi kita nak tengok lagi 7 ni. Maka sifat yang ke-14 menurut kaul Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kata musannif, kaunuhu qadiran, artinya keadaannya yang berkuasa. Saya baca dulu sampai habis. Lawannya kaunuhu ajizan, artinya keadaannya yang lemah. Kalau kat kitab tu tak berapa jelas dia punya baris, tolong bubuh. 15, kaunuhu muridan, artinya keadaannya yang berkehendak, yakni menentukan. Lawannya kaunuhu karihan, artinya keadaannya yang benci, yakni tidak menentukan. 16, kaunuhu aliman, artinya keadaannya yang mengetahui. Lawannya kaunuhu jahilan, artinya keadaannya tidak mengetahui. 17, kaunuhu hayyan, artinya keadaannya yang hidup. Lawannya kaunuhu mayyitan, artinya keadaannya yang mati. 18, kaunuhu sami'an, artinya keadaannya yang mendengar. Lawannya kaunuhu asamma, artinya keadaannya yang tuli. 19, kaunuhu basiran, artinya keadaannya yang melihat. Lawannya kaunuhu a'ma, artinya keadaannya yang buta. 20, kaunuhu mutakalliman, artinya keadaannya yang berkata-kata. Lawannya kaunuhu abkam, artinya keadaannya yang kelu. Selesai. Okey, kita nak tengok. Kenapa saya baca semua sekali? Kerana ketujuh-tujuhnya berlebih kurang. Cumanya yang kita nak nyatakan di sini, apakah perbezaan antara sifat ma'ani yang kita belajar dulu, start daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 tu, itu sifat ma'ani. Dan apa bezanya dengan sifat ma'nawiyah ni? Iaitu kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sebab kalau kita tengok dari sudut perbahasannya nampak berlebih kurang. Contohnya,
kaunuhu qadiran itu dengan kudrat, kan qadiran juga sama. Kudrat, qadiran. Nah, jadi tang mana beza? Maka bezanya adalah pada perkataan kaunuhu. Okey, baik. Kaun ni, hu tu domir, hu tu maksudnya nya. Itu kata ganti nama. Asal katanya kaunu saja. Kaunu tu kaun. Kaun tu artinya keadaan. Jadi kaunuhu keadaannya. Okey, baik. Keadaannya qadiran. Keadaannya berkuasa. Kenapa dia jadi baris atas tu? Itu dalam ilmu nahwu lah. Kan? Tapi nak bicaranya kaunuhu qadiran, iaitu keadaannya berkuasa. Berbeza dengan sifat yang sebelum ni kita belajar, sifat yang ketujuh. Kalau ada kitab boleh rujuk tengok. Nombor 7 dia tulis kudrat, nombor 14 tulis kaunuhu qadiran. Bezanya 14 tu kaunuhu qadiran, keadaannya berkuasa. Adapun yang nombor 7 tu kudrat, berkuasa je. Bukan keadaannya berkuasa, tapi berkuasa. Betul dia tulis sini, artinya keadaannya, nya siapa? Nya Allah Ta'ala yang berkuasa. Okey, baik. Apa maksud dia ni? Apa bezanya dengan kudrat ni? Okey, baik. Sifat kudrat itu sifat yang nak menyatakan Allah bersifat dengan sifat kudrat. Menyatakan bahawa Allah memiliki sifat kudrat. Allah memiliki sifat kuasa. Okey. Adapun kaunuhu qadiran menunjukkan bahawa keadaan Allah itu berkuasa. Okey, kalau nak mudah fahamnya begini. Kita majazkan dia dengan makhluk. Tak bolehlah diserupakan Allah dengan makhluk, tapi nak bagi contoh buat faham. Contohnya kalau pada makhluk ni kita tak sebut kuasa lah, kita sebut tenaga. Kedrat-kedrat dengan tenaga kita. Okey, baik. Saya ada sifat tenaga. Tenaga tu ada pada saya. Tapi belum tentu keadaan menunjukkan saya bertenaga. Kalau sedang saya tidur. Waktu saya tidur, nampak ke saya bertenaga? Tak nampak, keadaan tu tak nampak. Sebab bila keadaan tak nampak, belum pasti. Tapi tahu kat diri dia tu ada sifat tenaga, tapi keadaan tak nampak. Bila keadaan nampak dia bertenaga, bila dia berlari, bila dia angkat sesuatu baru nampak, tengok keadaan pun bertenaga. Nampak? Itu beza keadaan dengan sifat. Jadi kudrat sifat yang ada pada Allah. Allah ada kuasa. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah berkuasa. Menampakkan bahawa Allah tu memang sungguh ada kuasa. Keadaannya berkuasa. Mana keadaan dia berkuasa ni? Alam ni. Alam ni lah menunjukkan Allah keadaannya berkuasa. Dan Allah, bila keadaan Allah berkuasa, Allah itu bersifat dengan sifat kuasa. Sebab tu sifat ma'ani dengan maknawiyah, ulama kata lazim melazimi. Adanya kaunuhu qadiran kerana adanya kudrat. Dia begitu. Walaupun tapi lazim melazimi ni pada sudut ilmu sahaja, pengajian. Adapun pada hakikatnya tak ada dahulu kemudian. Maksud tak ada dahulu kemudian bukanlah maksud Allah bersifat dengan kudrat dulu, lepas tu baru datang kaunuhu qadiran. Bukan, jangan salah faham begitu. Allah sifatnya serentak semua. Kudrat, kaunuhu qadiran semua sekali, ada sekali. Cuma dari segi ilmu pengajian kita, untuk memudahkan kita faham, sebab kita ni lemah, jadi untuk memudahkan kita faham, kita pegang Allah bersifat dengan kuasa, maka dengan sifat kuasa ni lah Allah bersifat dengan sifat keadaan berkuasa. Kaunuhu qadiran. Boleh faham? Jelas tak? Kan? Ada yang maklum pada anak, tak faham lah Ustaz sifat 20 Ustaz mengajar ni. Memanglah. Ana mengaji sifat 20 mengambil masa 3 tahun lebih. Dan untuk nak faham sifat 20 ni 3 tahun lebih. Dengan Tok Guru Siddiq no. Baca kitab Matan Umum Barahin tu nipis je, 3 kali khatam. 3 kali khatam tu lah baru. Masa mula-mula mengaji nganga. Nampak? Lama-lama kali dah masuk tahun kedua, nganga tu mula besar, lepas tu dah ni dah rapat sikit. Macam tu. Dah masuk tahun ketiga dia jadi muncung bulat. Tu faham tu.
Oh macam tu. Oh baru nampak. Dia baru nampak. Lambat. Dia memang begitu. Mengaji ni bukan cepat. Kalau mengaji ni cepat, ramailah ulama-ulama. Sebab tu kita yang ustaz-ustaz muda ni tak boleh nak gelar diri kita ulama, tak boleh nak gelar kita pakar, dan tak boleh kita nak orang cakap apa mengkondem ulama-ulama yang lebih tua. Kerana apa? Kerana bandingan ilmu, walaupun mungkin kita mengaji banyak kitab, tapi dari sudut kefahaman tu, keterbukaan, Allah buka minda kita untuk memahaminya, mungkin tak seluas mereka yang lebih lama. Sebab ni macam mengaji ni pun kita ambil 3 tahun baru O. Itu baru O kalau 6 tahun. Tak tahu O apa lagi lah. PQRS agak Nampak tu baru O tu. Jadi kita baru berapa malam, baru start PKP itu baru mengaji. Tiba-tiba nak faham semua memang bukan mustahil lah. Kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Cumanya dari segi adat dia, balik ke hukum adat itu, dari segi adatnya memang payahlah, lambat sikit. Tapi tak apa, teruskan belajar. Kerana Allah tak tanya kenapa kita tak faham. Allah tak tanya kenapa kita tak alim. Allah tak tanya kenapa kita tak jadi ustaz atau tak jadi ustazah. Tapi Allah tanya kenapa tak mengaji. Kenapa tak mengaji? Macam orang lah. Orang tak tanya kenapa hang tak jadi kaya, tapi orang akan tanya kenapa hang tak kerja. Malas kerja, kenapa? Orang suruh pergi kerja. Soal kaya miskin itu ketentuan Allah. Ada orang meniaga kaya, ada orang meniaga macam tu juga tak kaya mana, tapi sekurang-kurang dia tetap usaha, dia dah meniaga kan. Sama juga kita tetap usaha dan teruskan mengaji. Soal faham tak faham, Allah lah yang memberi faham. Kita cuma ikhtiar dan berusaha. Okey, baik. Jadi itu kaunuhu qadiran. Keadaannya Allah Ta'ala itu berkuasa. Jadi kemudian lawan dia. Sebab tu maknawiyah dia ringkas je. Ayat-ayat dia pun ringkas. Jadi macam kita belajar sebelum ni lah. Pertama nama tahu dah, kaunuhu qadiran. Artinya terjemah bahasa keadaannya yang berkuasa. Tengok dalam kitab samalah. Yang ketiga makna yang macam ana urai tadilah. Apa makna keadaannya tu? Yang tu makna dia. Pandailah buat ayat sendiri, tapi makna penjelasan dia begitu. Kemudian yang keempat, lawan dia. Lawan dia kaunuhu ajizan. Dia ambil daripada lawan kudrat juga. Lawan kudrat ajazu. Bila sampai kat kaunuhu dia jadi ajizan. Jadi samalah keadaannya yang lemah. Sebab kuasa lawannya lemah. Jadi keadaan berkuasa lawannya keadaan lemah. Jadi mustahil Allah itu bersifat kuasa tapi keadaannya lemah. Mustahil. Tapi kalau makhluk tak mustahil. Makhluk ia boleh jadi begitu. Kan? Contoh, saya ada sifat tenaga. Macam tadilah, ada kedrat. Saya boleh angkat barang. Kan? Tapi saya buat malas. Kata angkat tonggeh ni jap. Tonggeh tu memanglah berat, tapi sebenarnya saya ada kekuatan untuk angkat. Saya boleh angkat. Tapi saya buat macam buat lemah, buat lembik. Macam tak boleh nak angkat, seret deng gitu. Buat lembik gitu. Jadi pada pandangan orang nampak keadaan kita tu bertenaga ke keadaan kita lemah? Keadaan lemah. Tapi sebenarnya pada diri dia boleh angkat. Itulah makhluk. Allah tak begitu. Itu baru kita nampak faham. Kalau makhluk, dia boleh bersifat dengan sifat tenaga ataupun kedrat ni tadi, kuasa. Tapi pada kaunuhu, keadaannya boleh jadi tidak berkuasa. Tapi Allah Ta'ala tak begitu. Allah memiliki sifat kuasa, keadaannya pun sentiasa berkuasa. Tak ada Allah buat malas aku. Allah buat malas nak buat hujan. Asyik hujan malah. Tak ada. Kalau Allah nak buat, Allah buat. Memang Allah berkuasa sungguh. Tak ada keadaannya dia buat malas, dia buat lemak. Dia buat tak berdengar doa kita, malas nak dengar. Tak ada. Tu makhluk begitu. Sebab tu penting juga kaunuhu ni, kan? Tak boleh nak tolak. Sebab tu ulama kata siapa menolaknya boleh jatuh kafir. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, dalil dia. Dalil sifat kalau baca dalam kitab Hidayatus Sibyan, kata Tuan Husin Kedah, dalil sifat manawiyah ambil dalil sifat ma'ani. Maknanya sama dengan dalil sifat ma'ani lah.
Jadi maknanya samalah juga kalau kita nak buat contoh dalil akal. Kalau Allah itu keadaannya lemah, maka Allah bersifat lemah. Mustahil Allah kudrat. Nah, kalau terbatal kaunuhu qadiran, bukan sakat kaunuhu qadiran terbatal, maka akan terbatal juga sifat kudrat. Bila sifat kudrat terbatal, apa lagi yang terbatal? Alam terbatal. Kan kita belajar kudrat, iradat dan ilmu itu, maka daripada 3 kuasa inilah terhasil alam. Betul tak? Kan? Kita belajar itu masak nasi tu kan? Cuba ingat balik. Dia memang tang sini kadang orang pening tu sebab dia berkait-kait. Tu yang ada kata mula-mula dah faham, bila ustaz kait sana kait sini jadi tak faham. Dia memang macam tu. Sebab tu dia kena faham semua dulu. Bila faham semua barulah kita cantumkan dia. Dia akan terkait. Jadi bila kudrat terbatal, automatik iradat dan ilmu pun terbatal. Sebab apa? Bila kudrat terbatal, alam tak jadi. Bila alam tak jadi, iradat pun tak guna, ilmu pun tak guna. Jadi kalau kudrat, iradat, ilmu terbatal, maka terbatal segala sifat salbiah. Kidam, bakok, apa semua tu semua terbatal. Dan kalau kidam, bakok semua terbatal, maka terbatal sifat wujud. Bila terbatal sifat wujud, maka Tuhan tak ada. Maka mustahil akal tak boleh terima. Sebab tu dia semua berkait. Dia macam domino lah. Kalau jatuh satu, semua jatuh. Kan? Lepas tu kita kena pegang betul-betul. Jadi itu dalil. Itu sifat 14. Jadi 15 sampai 20 sama je. Jadi tak payah hurai lah. Nak? Boleh buat sendiri kan? Tak apa, kita terang sikit-sikit lah. Kita lewat sikit insya boleh. Sikit lah, sikit. Tapi anda tak jelaskan dalam-dalam. Yang dalam-dalam tadi pada kaunuhu qadiran tu. Adapun kaunuhu muridan, kita hurai sikit je. Jadi dia kata sifat yang ke-15, kaunuhu muridan. Artinya keadaan yang berkehendak. Jadi kaunuhu muridan ni melazimi dengan sifat apa? Sifat iradat. Kalau buat carta kertas tu, carta minda tu, tulis kudrat wa iru kaunuhu qadiran. Iradat wa iru kaunuhu muridan. Maknanya kawan dia. Apitan dia, geng dia. Jadi kaunuhu muridan datang dengan sifat iradat. Adanya iradat, maka adanya lah kaunuhu muridan. Jadi Allah bersifat dengan sifat kehendak. Bukan setakat Allah memiliki sifat kehendak, keadaannya pun berkehendak. Contoh, kalau dia begini, mengaji sifat 20 ni, kalau kita tak berapa nak faham tentang Tuhan, memang kita susah nak faham sebab kita mengaji satu benda yang kita tak nampak. Kan? Jadi kita fahamkan dengan benda yang kita nampak. Yang benda kita nampak makhluk, kita ambil contoh kita. Kemudian kita canggahkan dia, mukhalafahkan dia dengan Allah. Jadi kalau contoh makhluk, kadang-kadang makhluk ni ada kehendak, tapi kadang-kadang keadaannya tak menunjukkan dia kehendak. Contoh, kalau ikut perasaan ke hati ni, kehendak kita nak pakai velfire ke? Kan? Tapi keadaan tak mampu. Keadaan tak berkehendak pun nak pakai velfire. Kan? Macam bila, dalam hati je teringin nak, tapi bila ada depan mata ke apa, kita buat biasa. Buat nampak macam tak nak. Ataupun macam awek cun lah. Kan? Awek ni macam mana awek pun dia suka kalau lelaki puji. Biar lelaki tu kembang sebelah hidung pun, nak telinga macam piring astro pun, kalau puji dia suka bunga-bunga hati. Dalam hati dia nak sangat orang puji. Tapi bila orang puji dia, Assalamualaikum, kan orang bagi salam kan. Hai lawa kan. Dia buat dia jadi dia buat sombong. Padahal dalam hati, sono. Jadi macam tu juga. Maknanya dia nak orang puji dia, tapi pada keadaan dia tak menunjukkan bahawa dia nak. Dia egois sikit lah. Maknanya dia buat relax. Tapi keadaan dia menunjukkan macam tak nak. Padahal dalam hati nak. Itu makhluk. Ada pun Allah Ta'ala, Allah memiliki sifat nak, sifat kehendak. Dan bukan sakat memiliki sifat, keadaannya pun menunjukkan Allah berkehendak. Allah tunjukkan keadaannya berkehendak. Memang Allah tunjukkan bahawa dia memang nak. Setiap sesuatu yang dijadikannya. Kan? Maksudnya bukan terpendam. Maknanya Allah teringin nak cipta manusia. Tapi Allah tak nak tunjuk tak nak buat Dah. Bila Allah nak cipta manusia, keadaannya menunjukkan Allah cipta manusia. Itu maksud dia. Berkaitan iradat dan kaunuhu muridan. Kemudian sifat yang ke-16, kaunuhu aliman. Yang lain-lain tu
ni lah boleh isi sendiri tentang poin-poin yang seterusnya lah. Poin yang ketiga, lawan dia 4. Dia sama balik macam ma'ani je. Sama balik macam. Cuma dia nak bezakan kaunuhu tu saja. Sebab tu kita habiskan terus malam ni. Kan? Yang yang ke-16-nya kaunuhu aliman. Artinya keadaannya yang mengetahui. Jadi kaunuhu aliman nak melazimi daripada sifat ilmu. Mengetahui. Jadi Allah memiliki sifat ilmu, bukan setakat memiliki sifat ilmu, keadaannya pun menunjukkan dia berilmu. Kalau makhluk tak begitu. Kadang-kadang makhluk ada sifat ilmu, dia cerdik, alim, orang yang pandai, ada ilmu pada dia. Tapi keadaannya tak menunjukkan dia berilmu. Bila keadaan tak menunjukkan dia ilmu? Contoh macam tok guru kita lah, contoh. Tok guru seorang yang berilmu, alim, dalam kepala macam-macam Quran, ayat Quran, hadis semua dalam kepala. Hukum hakam semua dia hafal dalam kepala. Tapi bila tok guru pergi buat napiah, pergi buat kandang kambing, sebagainya, tok guru tukar pakaian, pakaian ilmunya, yang ni pakai jubah serban, tok guru pakai t-shirt biasa. Kan? Pakai t-shirt biasa, pakai kopiah gitu. Kan? Lepas tu potong-potong daun napiah. Kalau orang tak kenal siapa tok guru pondok ni, dia panggil tok guru ke dia panggil pak cik? Assalamualaikum pak cik, rumah tok guru mana? Pada tu lah tok guru dah. Sebab apa? Sebab keadaan waktu tu tak menunjukkan seperti dia orang alim. Tak menunjukkan seperti dia adalah seorang tok guru. Keadaan tu. Sebab apa? Sebab keadaan orang alim ni ginilah, pakai jubah, pakai serban, pegang kitab, itu keadaan. Tapi makhluk kadang-kadang keadaannya tak menunjukkan sifatnya. Adapun Allah, bila Allah bersifat dengan sifat ilmu, keadaannya pun berilmu. Mustahil, akal tak boleh terima Allah berilmu tapi keadaan jahil. Tak boleh. Sifatnya berilmu, keadaannya pun berilmu. Menunjukkan keadaannya berilmu. Tapi jangan maknanya Allah pakai serban jubah lah Ustaz. Bengong lah ni. Orang buat contoh je tadi. Bukanlah maksudnya, maknanya Allah bersifat ilmu, keadaannya pun menunjukkan dia berilmu. Sebab tu sifat ni yang lagi 7 ni datang kemudian. Mungkin idea datang daripada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia nampak mungkin ada orang yang memaham bahawa Tuhan ni ada sifat, tapi keadaannya kadang-kadang tak bersifat dengan tu. Jadi orang faham itu, datang Imam Abu Mansur untuk tolak rad, maka terhasillah sifat manawiyah ni. Boleh jadi begitu. Kemudian yang ke-17, kaunuhu hayyan, keadaannya hidup. Allah bukan sahaja sifatnya hidup, keadaannya pun menunjukkan bahawa Allah hidup. Adapun makhluk kadang-kadang tak. Dia ada sifat hidup tapi keadaannya nampak macam tak hidup. Buat-buat mati. Kan? Macam dulu tu. Korang pelajar-pelajar ni kena kanar ni. Kan? Dengan Ustaz Syami pun terlibat sama. Balung datang, bang, ada pelajar jatuh. Kita pun kelang kabut pergi. Tengok kat tangga berdarah kepala. Wah, nasib baik kita tak pengsan. Kan? Kita pun dah alamak macam mana. Keadaan dia nampak macam dia mati. Keadaan. Padahal dia tak mati, dia hidup. Tapi dia buat-buat mati. Tu contoh tu. Kan? Sifat hidup tapi keadaan mati. Ada pun Allah tak gitu. Tak ada Allah buat-buat mati. Allah, dengar tak ni? Allah tak ada. Bila Allah sifatnya hidup, keadaannya pun menunjukkan bahawa Allah hidup. Tu yang ke-17. Kemudian yang ke-18, kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar. Sabit daripada lazim-lazimi daripada sifat sama. Allah mendengar, bukan sekadar Allah mendengar, keadaannya pun mendengar. Jadi ada pun manusia, contoh kalau kita makhluk ada sifat mendengar, tapi kadang-kadang keadaan tak mendengar. Macam mana keadaan tak mendengar? Termenung. Jadilah mengaji, mata pandang tok guru. Tengok. Suruh ulang balik benda. Tak tahu, ingat ke lain tadi. Dia ingat ke lain. Jadi nampak dia ada sifat mendengar tapi keadaannya tidak mendengar. Itu makhluk kerana kita lemah. Walaupun telinga Allah buat dah terbuka, ada masa telinga ni tak mendengar pun apa orang cakap. Kadang-kadang kan kita tengah serabut kepala dan sebagainya, orang sembang dengan kita depan, sekali orang tu tanya kita, rasa macam mana Mat? Rasa apa? Dia tanya balik rasa apa. Dah aku cerita panjang lebar tadi hang tak dengar. Yang mana? Tak dengar. Padahal duduk sebelah, telinga terbuka. Kerana
Walaupun dia ada sifat mendengar, tapi boleh jadi keadaannya tidak mendengar. Adapun Allah Ta'ala tak begitu. Allah sifatnya mendengar dan keadaannya pun sentiasa mendengar. Bukan hanya memiliki sifat mendengar. Jadi tahqiqlah, betul lah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Takut-takut kalau kita mengaji sampai 13 je, kita pegang Allah ada sifat mendengar. Tapi kadang-kadang Allah ni dengar pun kadang-kadang buat tak dengar. Tak. Jadi bila datang kaunuhu sami'an, Allah mendengar dan keadaan Allah sentiasa mendengar. Maknanya Allah takkan buat tak mendengar tadi. Tu. Baik, yang ke-19 kaunuhu basiran. Sama macam mendengar tadilah, tapi basiran ialah melihat. Jadi huraiannya sama. Cuma ubah mendengar ke melihat. Jadi Allah bukan saja boleh melihat, Allah bukan hanya memiliki sifat melihat, tapi keadaan Allah itu melihat. Jadi tak payah nak urai panjang dah. 20 yang terakhir, kaunuhu mutakalliman, lazimi daripada sifat kalam. Sifat kalam Allah berkata-kata. Cumanya kalam hari tu kita tak cakap ta'aluk dia. Ta'aluk kalam dilalah. Dilalah ni maksudnya menunjukkan. Jadi cara Allah berkata-kata itu dengan menunjukkan sesuatu. Sebab kita belajar dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, dia disebut khotratun samawiyah, lintasan hati daripada Allah. Dia akan Allah berkata-kata dengan kita, tapi bukan dalam bentuk wahyu macam Nabi tu dah. Tapi Allah berkata-kata dengan kita melalui dilalah. Dilalah ni maknanya menunjukkan. Tergerak hati kita nak buat benda gini. Jadi itu boleh jadi kadang-kadang adalah lintasan hati daripada Allah ataupun lintasan hati daripada malaikat. Cumanya kata Imam Ghazali untuk membezakannya, kalau lintasan hati itu daripada Allah, kita akan berubah serta-merta. Makna drastik. Dia macam satu kena tamparan hebat. Pum. Nampak? Daripada seluar pendek, pakaikan dekat tu. Terus pakai jubah. Maknanya tiba-tiba dia berubah 180 darjah. Kalau contoh kita nak ambil, macam kita tengok setengah golongan artis. Tiba-tiba hijrah, bertukar. Terus jadi kaki masjid, kaki dakwah, apa sebagainya. Tengok dengan berjanggut serban. Dulu kan main dengan seluar pendek, dengan seluar jin koyak sampai ke lutut, apa semua, dengan rambut panjang, apa semua. Lah ni tengok Allah, kemah dengan jubah, dengan serban. Siap hafal ayat Quran, hafal hadis. Boleh bagi tazkirah pula. Yang tu dia terkena khotratun samawiyah. Lintasan hati daripada Allah. Allah zup, tarik hati dia untuk selamatkan dia. Tetapi lintasan hati daripada Allah ni sekali sentap je, kata Tok Guru. Pak gitu je. Maknanya bila dia dah dapat dah, dia kena cari murabbi, kena cari guru pembimbing untuk meneruskan bimbingan pada dia supaya dia boleh terus istiqamah sampai ke mati jadi macam tu. Kerana dia tamparan sekali tak gitu. Kalau tak cari murabbi untuk membimbing kita, lama-lama dia akan koi ke jalan lama balik. Itu dipanggil qatratun samawiyah. Adapun kalau lintasan hati daripada malaikat, dia tak begitu kuat macam lintasan hati pada Allah. Maknanya dia tak terus drastik. Contohnya lintasan malaikat ni macam bangkit subuh, bangkit tahajud, bangun lambat kata. Lambat. Lambat itu yang ajak kita buat benda baik tapi kita tak berapa kuat nak buat ataupun kita lambat-lambat, itu adalah teguran daripada malaikat. Tapi kalau iman kita mantap, kita kenal tu malaikat yang seru, yang nak tolong kita, kita sambut dia dengan cepat-cepat. Sebab tu kena kenal khatir kan, lintasan tu. Baik, itu tambahan sikitlah daripada ilmu tasawuf kan. Kemudian yang ni yang ke-20 ni mutakaliman, maknanya kata. Bukan Allah hanya memiliki sifat berkata-kata, tetapi perkataan Allah atau berkata-katanya Allah itu dengan keadaannya sekali. Keadaan menunjukkan bahawa Allah berkata-kata. Memang pun kita boleh nampak keadaan ni. Dengan tadi kan kita terasa hati macam Allah mendorong kita ke arah sesuatu perkara yang baik kan. Jadi itu keadaan lah tu kan. Allah sedang berkata-kata dengan kita. Kalau orang yang menjalani jalan tasawuf dengan tarikatnya, dengan ada dipanggil apa tu, bersuluknya sebagainya, dia akan merasa lagi. Nak cakap pun payah. Orang yang menjalani ni dia dapat merasainya. Dia akan rasa dia bersembang ataupun berkata-kata dengan Allah dan sebagainya. Kan? Dia akan rasa seronok dengan Tuhannya. Itu panjanglah lagi huraian dia, itu dalam bab tasawuf. Itu dah tinggi sangat. Tak apalah, nanti kita belajar kitab Zadul Muta'alim dulu. Jadi selesailah sifat 20 kita pada malam ni. Tetapi tak habis lagi dalam bab tauhid.
Dia akan huraikan pula tentang sifat yang harus, kemudian perkaitan sifat 20 ni dengan pembelajaran istiqna dan iftikar pula. Apa kaitan dia? Nanti kita akan tengok pada kuliah yang akan datanglah. Baik. Jadi malam ni kita tangguh dulu soalan lah sebab tak sempat, sebab huraian malam ni sedikit panjang. Maka soalan kita tangguhkan pada sesi pengajian kita yang akan datang insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Moga-moga Allah pertemukan lagi kita di dalam pengajian ini. Sebab dengar katanya tak tahu Allah alam kan. Nanti kan kata saya sebar berita palsu pula. Cuma dengar-dengar katalah, ura-ura kata PKP mungkin lebih lama lagi. Jadi tak apalah, walaupun lama macam mana, kita teruskan je lah pengajian kita seperti ini pun tak ada masalah. Jadi maknanya ada PKP ke tak ada PKP ke, kita dengan Allah tetap sama. Ibadat kita tetap okey, pengajian kita tetap okey. Kan? Tak ada masalah. Kan? Jadi gitu. Jadi sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak, apapun yang kita sampaikan untuk memahamkan masyarakat kita dengan pengajian Islam secara khususnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tadi azan kat masjid ni.